Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara fokus keputusan SPM tahun 2024 menunjukkan trend peningkatan. Jadi kita terus saja dengan laporannya bersama Redwin. Silakan. Ya, Ifah, keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini di Sabah menunjukkan trend peningkatan positif. Ini terbukti dengan peningkatan grade purata negeri GPN Sabah tahun 2024 iaitu 5.00 berbanding 5.09 pada tahun sebelumnya. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin berkata 580 daripada 35,234 calon SPM tahun 2024 memperoleh keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran berbanding 484 calon pada tahun 2023. Alhamdulillah kita telah mencapai 5.00 mata. Ini menunjukkan bahawa kualiti anak-anak murid kita itu semakin meningkat. Demikian juga bagi mereka yang mendapat sijil, sekurang-kurangnya layak mendapat sijil, jumlah calon ini telah meningkat. Beliau memberitahu sidang media pengumuman analisis keputusan SPM tahun 2024 di Kota Kinabalu. Pencapaian calon di bandar dan luar bandar juga menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Pencapaian calon di bandar meningkat kepada 4.65 mata pada tahun 2024 berbanding 4.75 mata pada tahun 2023. Manakala pencapaian calon di luar bandar meningkat kepada 5.21 mata pada tahun 2024 berbanding 5.28 mata pada tahun 2023. Pelaksanaan program kesan-kesan sistem penghasilan makanan guna tanah dan restorasi Folor meletakkan Sabah bersama 27 negara lain di bawah program Folor Global. Projek Folor melibatkan pengurusan lanskap bersepadu meliputi keluasan kira-kira 2.38 juta hektar merangkumi 12 daerah di negeri ini. Projek itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 54,000 penduduk luar bandar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, projek berkenaan amat signifikan dalam usaha Sabah untuk menyimbangkan keperluan pembangunan pertanian dengan pemeliharaan alam sekitar serta sistem pemakanan yang lebih mampan, cekap dan inklusif. Jelasnya projek tersebut menyokong amalan pertanian lestari khususnya dalam sektor kelapa sawit di samping memelihara kawasan hutan terjejas. Ini membolehkan tekanan terhadap ekosistem hutan dapat dikurangkan sekaligus menjamin bekalan makanan dan sumber pendapatan rakyat. Demikian ucapan Dato' Haji Ji dalam Majlis Pelancaran Hari Hutan Antarabangsa 2025 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Fong Jinja. Dalam jangka panjang, Folor akan menyumbang kepada komitmen Sabah terhadap perubahan iklim, pemeliharaan biodiversiti dan matlamat pembangunan mampan. Dalam ucapan sama, Datuk Haji Ji memberitahu Jabatan Perhutanan Sabah sedang merangka pelan induk hutan. Ia bagi menyediakan pelan tindakan terhadap pengurusan sumber hutan untuk tempoh 25 tahun akan datang, meliputi seluruh hutan di negeri ini. Menerusi pelan itu, semua kawasan ekologi sensitif akan tetap dilindungi, di samping meneruskan pembangunan sosioekonomi yang menyejahterakan rakyat. Ini selaras pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ yang mengambil kira keperluan pembangunan jaringan infrastruktur dan pembangunan hijau. Menurut Dato' Haji Ji, Unit Perubahan Iklim dan Gas Rumah Hijau GHG turut ditubuhkan Jabatan Perhutanan Sabah, memandangkan sektor perhutanan berperanan penting dalam menangani perubahan iklim. Majlis Tindakan Perubahan Iklim Sabah SCSC merupakan penasihat yang berperanan sebagai platform perundingan dan penyelarasan dasar berkaitan perubahan iklim dengan beberapa inisiatif dilaksana. Menerusi SCSC, Sabah memperkukuh lagi kedudukannya sebagai peneraju dalam tadbir urus alam sekitar yang progresif dan berpaksikan kelestarian. Sabah juga dalam proses memuktamadkan dasar perubahan iklim negeri yang berkonsepkan tadbir urus baik, peralihan saksama, berdaya tahan dan pertumbuhan ekonomi mampan selari dasar perubahan iklim Malaysia 2.0. Sambutan Hari Anzac berlangsung di Taman Memorial Anzac Jalan Tugu, Kota Kinabalu pagi tadi. Ia bagi memperingati jasa pejuang terkorban dalam Perang Dunia Kedua.
Sambutan dimulakan dengan tabik hormat disusuli tiupan last post dan bertafakur selama 30 saat sebagai penghormatan kepada mereka yang terkorban sebelum diakhiri dengan tiupan raus. Sambutan dihadiri Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir, mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Gino dan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Daniel Hynek. Kita adakan setiap tahun annual event untuk memperingati askar-askar terutamanya dari Australia, New Zealand yang datang di sini untuk membantu kita, dan ramai daripada mereka ini yang telah terkorban, dan kita sepatutnya menghormati juga usaha mereka. It's a great honour to be back here to remember it's 80 years now since the end of World War II, and we're really appreciative of the people of Sabah that worked closely with our Anzac troops here during World War II, and we're here to remember the sacrifice they made. Upacara memperingati askar Australia yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua diadakan setiap tahun pada tarikh 25 April bagi memberi penghormatan kepada pejuang negara itu. Pertandingan Colour Lights Aidilfitri serlahkan kreativiti dan semangat komuniti yang luar biasa. Bertemakan kemeriahan Aidilfitri, kawasan kejiranan Dewan Undangan Negeri Dun Kawang meriah dengan hiasan lampu yang kreatif dan unik. Wartawan Magdalena Dipol ada laporannya. Dun Kawang disinari suasana meriah sepada sambutan Aidilfitri apabila pertandingan Colour Light Aidilfitri berjaya menarik perhatian ramai dengan kreativiti dan konsep yang diketengahkan pada kali ini iaitu berkaitan dengan balik kampung dan juga semangat beraya di kampung. Bukan sekadar menghias rumah, pertandingan ini membawa komuniti lebih dekat, menonjolkan kreativiti dan mempererat hubungan antara penduduk kampung. Ada yang mempamerkan konsep malam raya, ada yang mempamerkan konsep hari raya Syawal yang pertama dan pelbagai lagi konsep. Ini sekaligus dapat menjadikan pertandingan ini lebih meriah untuk dipertontonkan. Tahun ini seramai 35 peserta mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Anak-anak buah serta cousin pun datang untuk saling membantu untuk menjayakan kita punya dekor kali ini. Apabila ada pertandingan ini, diorang melibatkan diri, jadi hubungan di antara orang senior dengan yang junior ni jadi makin rapat. Jadi diorang dapat ilmu daripada orang-orang yang sebelum itu. Jadi diorang akan meneruskan. Kami telah berbincang untuk mengadakan seperti demonstrasi lah, penyediaan makanan tu, demo lah. So agar orang-orang yang datang di sini boleh nampak bagaimana kuih sepit dibuat, ketupat dianyam. Keunikan reka bentuk dan penggunaan lampu yang kreatif serta menampilkan konsep hari raya dan tradisi balik kampung antara aspek yang menjadi penilaian juri. Dan yang paling menyentuh perasaan saya sebagai juri tahun ini adalah apabila saya melihat keakraban keluarga, kekeluargaan ini sesuatu yang patut diteruskanlah. Juara kali ini berpihak kepada Azizul Ramli dari Kampung Beringis, Naib Johan Saiful Wasli dari Kampung Seri Tanjung Pengalat Kecil dan tempat ketiga Norazlinah Jeli dari Kampung Beringis. Sambutan Aidilfitri menjadi lebih meriah iaitu menyerikan sambutan Aidilfitri dengan cara yang berkesan dan bermakna di samping juga mengajak untuk generasi muda terus mengekalkan tradisi ini iaitu mengutamakan kesaling hubungan di antara mereka iaitu mengeratkan silaturahim sesama mereka tidak kira umur dan juga budaya di kalangan masyarakat di sekitar Dun ini. Baik Magdalena Depol, RTM. Ya, sekian perkongsian berita dari Sabah untuk petang ini dan lebih banyak perkembangan semasa teruskan bersama dengan Ifah dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redwin.